Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah dan kurnianya dapat lagi kita sama-sama meneruskan siri perbincangan ataupun pembelajaran kita dalam subjek Usuluddin, yang mana pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan pelajaran yang ketiga bagi subjek Usuluddin tingkatan 5, iaitu dalam bab sirah, iaitu yang bertajuk tajuk yang ketiga ni adalah Ad-Daulah Al-Uthmaniyah, iaitu Kerajaan Uthmaniyah. Bila kita sebut berkaitan dengan Kerajaan Uthmaniyah ni, dia sinonim dengan negara Turki dan juga dipanggil juga sebagai Kerajaan Turki Uthmaniyah. Dan kemunculan ataupun tertegaknya Kerajaan Uthmaniyah ini bukanlah kesinambungan daripada Kerajaan Abbasiyah. Bukanlah kesinambungan apabila berakhirnya Kerajaan Abbasiyah maka timbul Kerajaan Uthmaniyah. Tak, cuma dia mengambil masa yang lama selepas kejatuhan Kerajaan Abbasiyah. Dia ambil masa kira-kira dalam 41 tahun untuk timbulnya kembali Kerajaan Islam Uthmaniyah ini. Dan Kerajaan Abbasiyah berakhir pada tahun 1258 Masihi selepas Hulagu Khan daripada tentera Mongol menyerang kota Baghdad. Kemudian terhapusnya Kerajaan Abbasiyah dan selepas itu Kerajaan Uthmaniyah pula bermula pada tahun 1299 Masihi. Lebih kurang dalam 41 tahun baru timbulnya Kerajaan Turki Uthmaniyah ini. Dan bila kita sebut berkaitan dengan Kerajaan Uthmaniyah, macam yang saya cakap tadi, dia sinonim dengan negara Turki. Negara Turki ni negara yang di negara Turki tu negara Turki ni terletak dalam dua benua. Satu negara Turki tu dia ada dua benua di dalam dia, yang mana sebahagiannya di benua Asia dan sebahagian lagi di benua Eropah. Negara Turki ni, uniknya negara Turki ni dia ada dua benua di dalam dia. Dan cuma pengaruh ataupun kawasan benua Eropah tu sikit je lah. Dalam 3% macam tu, yang 97% lagi adalah kawasan di Asia. Dan kalau ikutkan suhu di negara Turki ni, dia menyerupai suhu di negara Eropah, negara-negara Eropah, dan warna kulit penduduk Turki ni pun sendiri adalah mirip kepada yang orang yang berkulit putih macam orang Eropah lah. Seterusnya kita nak tengok berkaitan dengan sejarah macam mana timbulnya ataupun macam mana terbentuknya kerajaan Turki Uthmaniyah ni. Nash'atud Daulah Al-Uthmaniyah, sejarah penubuhan ataupun sejarah nak terjadinya Kerajaan Uthmaniyah ni. Nombor satu, ataupun bukan nombor satu lagi, kita tengok muassas. Al-Muassasu Uthman bin Urtughal watan tasibu ilaihi Daulah Al-Uthmaniyah. Pengasasnya adalah Uthman bin Ertugrul. Lebih kurang macam itulah nama dia. Dan dinisbahkan kepada nama Uthman bin Ertugrul ni kepada nama Daulah Uthmaniyah. Diambil daripada nama beliau lah. Kemudian Al-Fatrah, tempoh pemerintahan.
Okey, tempoh pemerintahan kerajaan Uthmaniyah ni bermula pada tahun 699 Hijrah sehingga 1342 Hijrah, yang mana mengambil masa kira-kira 625 tahun. Okey, kalau tahun Masihinya pada 1299 hingga 1924 Masihi, dan sepanjang 625 tahun ini dia ditakbir oleh seramai 36 ataupun 37 orang khalifah. Okey, sejarah bermulanya macam mana terbentuknya kerajaan Uthmaniyah ini adalah yantasibul Uthmaniyun ila qabilatu Turkomaniyah kanat fi bidayatul qurunus sabi' al-hijri ta'isha fi Kurdistan wa tazawalul khirfatir ra'yi, iaitu dinisbahkan ataupun puak Turki Uthmaniyah ni, puak-puak Turki Uthmaniyah ni adalah mereka ni tergolong dalam satu kabilah kecil yang hidup pada awal abad ke-7 Hijrah ataupun pada abad yang ke-13 Masihi. Mereka ni satu kabilah kecil dalam kabilah Turkmen yang sering berpindah randah di sekitar Kurdistan, dan mereka ni kebanyakan mereka ni bekerja sebagai petani dan pengembala. Okay. Kemudian yang kedua, natijatu lil wuzu al-mughuli bi qiyadatil Jankiz Khan alal Iraq wa munatiqu Asya Sughra fa inna Sulaiman jaddul Utsmanil awal muassasu daulah hajara fi amin 617 ataupun pada tahun 1220 Masihi ila biladil Anadul fastaqarra fi madinatil Akhlad syarqa Turkiya haliyah. Okey, dan kesan ataupun akibat daripada serangan tentera Mongol yang berlaku ke atas Baghdad di Iraq oleh Genghis Khan. Genghis Khan, tentera Mongol, dia serang kerajaan Baghdad. Maka dan wa munatiqu Asya Sughra, dan sebahagian kecil daripada benua Asia diserang oleh Genghis Khan ni. Fa inna Sulaiman jaddu Uthman, maka Sulaiman iaitu datuk kepada Uthman, pengasas kerajaan Uthmaniyah ni, telah melakukan satu perjalanan, hajara fi amin, telah melakukan perjalanan pada tahun 617 Hijrah ataupun pada tahun 1220 Masihi ila biladil Anadul, ke negeri Anatolia, fastaqarra fi madinatul Akhlad, dan beliau telah menetap telah tinggal di kota Akhlad di Anatolia, di sebelah timur Turki sekarang. Okey, bila berlakunya serangan tentera Mongol, Sulaiman iaitu datuk kepada Uthman ni telah melakukan macam dia melarikan diri ataupun berpindah daripada tempat yang diserang oleh tentera Mongol tu ke tempat yang aman daripada ancaman tentera Mongol. Sehinggalah dia sampai ke Anatolia di Turki, dan beliau telah menetap ataupun duduk di Madinatul Akhlad, di bandar Akhlad. Okey, kemudian yang ketiga, summa ba'da wafatu Sulaiman, selepas daripada kematian Sulaiman, iaitu datuk kepada Uthman, pengasas bagi kerajaan Uthmaniyah ni, pada tahun 628 Hijrah ataupun bersamaan dengan 1230 Masihi, khalfuhu ibnihil Awsat Urtugul
Okey, tampuk pemerintahan puak-puak Sulaiman yang kecil ni diambil alih oleh anaknya yang tengah. Maksudnya macam anak yang kedua beliau. Biasanya Abang Ngah ni anak yang kedua lah. Okey. Um, yang bernama Ertugrul, ayah kepada Uthman ni, wallazi wasala tarkahu nahwu shimal, dan Ertugrul ni telah melakukan satu perjalanan daripada ke arah barat laut Anatolia. Tadi dia duduk dekat Bandar Akhlaq, kemudian bila ayah dia meninggal, Sulaiman meninggal, maka Ertugrul ni melakukan perjalanan lagi sehingga ke barat laut Anatolia, dan wa kana ma'ahu mi'atu usratin wa aksaru min arba'ati farisun, iaitu dan bersama beliau melakukan perjalanan ini kira-kira 100 keluarga, terdiri daripada 100 keluarga dan 400 tentera berkuda yang mengawal mereka semasa dia melakukan perjalanan ni. Maksudnya dah satu bilangan yang agak besar dah juga. Okey, kemudian yang keempat, wahina kana Ertugrul walidu Uthman farran bi'ashiratihi allati lam yatajawazu ta'daduha 400 ailatan min wailatil hajmatil Mughuliyah. Okay, yang keempat ni, dan semasa zaman Ertugrul, iaitu ayah kepada Uthman, melarikan diri daripada puaknya ketika itu, jumlahnya tidak melebihi 400 keluarga yang melarikan diri daripada tentera Mongol. Okey, seterusnya yang kelima. Okey, yang kelima, falamma dana minha wajada qitalan hamiyan bainal muslimin wan nasara wa kanat al-ghalbatu lil jaishin nasara fataqaddama Ertugrul bikulli hamasatun linajdatil muslimin fakana jaddahu sababan fi nasril muslimin ala nasara. Dan ketika Ertugrul ni, ketika dia melakukan perjalanan ke daerah barat laut Anatolia ni, beliau telah melihat ataupun beliau mendapati terjadinya peperangan yang sengit di antara qitalan hamiyan tu, peperangan yang sengit di antara orang Islam dan orang-orang Kristian. Wa kanat al-ghalbiyah lil jaishin nasara. Kemudian pada peperangan tersebut, kemenangan berpihak kepada tentera Kristian. Fataqaddama Ertugrul bi kulli hamasatul linajdatil muslimin. Dan pada masa tu Ertugrul ni menawarkan, dia telah menawar, bila dia tengok situasi orang Islam masa tu mengalami kekalahan, dia menawarkan bantuan. Okay, dia menawarkan bantuan ke pihak Islam, dan dengan sebab bantuan daripada Ertugrul inilah, maka selepas tu tentera Islam ni menang dalam peperangan yang selepas itu menentang puak-puak Kristian. Okey, kemudian yang keenam, ba'dal intiha'ul al-mu'rikah qaddara qaidul jaysh al-islami al-saljuki jahadul Ertugrul wa man ma'ahu fa'ahdahum ardan alal hududil gharbiyah al-anadul. Okey, dan setelah berakhirnya peperangan, panglima tentera Islam Saljuk pada masa tu telah maksudnya berterima kasihlah dengan Ertugrul ni kerana memberi bantuan, dan berlakulah kesepakatan di antara tentera Saljuk dengan Ertugrul ni. Dan oleh sebab pertolongan daripada Ertugrul tu, maka mereka memberikan orang kata macam hadiah kepada puak-puak Ertugrul ni dengan memberikan tanah, memberikan mereka tanah di barat Anatolia. Kerajaan Ertugrul ni, kerajaan tentera Saljuk ni telah memberi
tanah untuk dibangunkan oleh tentera ataupun puak-puak Ortogol ni di barat Anatolia. Okey, kemudian yang ketujuh, wa qad qamat baina hazihi ad-daulah an-nasyi'ati wa baina Saljuk ar-Rum ala qatil hamimah an-natijatu wujudu adu mushtarika lahum. Dan kemudian kedua-dua pihak iaitu Ortogol dan tentera Saljuk ini ada kesepakatan, ada hubungan diplomasi di antara kedua-duanya dan mereka ini ada hubungan erat yang terjadi di antara mereka. Wastamarrat hazihil alaqah atila hayatul Ortogol, dan kesepakatan ini ataupun hubungan yang baik itu berlangsung sehinggalah ke akhir hayat Ortogol, sehingga sehingga Ortogol itu meninggal pada tahun 699 Hijrah ataupun pada tahun 1299 Masihi, dan kemudiannya fakhalafahu tampuk pemerintahan diberikan kepada anaknya Uthman, dan dinisbahkan kepada Uthman inilah terbentuknya kerajaan Uthmaniyah di Turki, di Anatolia, Turki. Okey, dan itulah rentetan cerita seberingkas, banyak lagi, tapi kita apa yang disebut dalam secara ringkas dalam buku teks kita ni macam itulah. Dia bermula daripada Datuk kepada Osman, Datuk kepada pengasas kerajaan Uthmaniyah ni, bila berlakunya serangan ke arah Baghdad, beliau melarikan diri sehingga ke Anatolia. Kemudian bila dia meninggal, diambil alih oleh Ortogol dan melakukan penghijrahan lagi sehingga sampai ke barat laut Anatolia ni. Dia tengok satu peperangan, maka Ortogol ni telah menolong tentera Saljuk menentang puak-puak Kristian. Okey, selepas tu terjadinya hubungan baik di antara mereka, antara tentera Saljuk dengan tentera Ortogol, dengan puak-puak Ortogol ni. Maka bila dia orang ada hubungan diplomasi yang baik, maka kerajaan ataupun kerajaan kecil Uthmaniyah ni ada pengaruh mereka tersendiri. Dan kemudian bila Ortogol ni meninggal dunia, tampuk pimpinan mereka diambil alih oleh Osman dan membina satu kerajaan Uthmaniyah yang bertahan selama 600, berapa tadi kita baca, 625 tahun. Satu tempoh yang sangat panjang penguasaan oleh kerajaan Islam Turki Uthmaniyah ni. Okey, seterusnya kita nak tengok berkaitan Khalifata Daulah Al-Uthmaniyah. Kita nak bincang berkaitan dengan dua khalifah yang terkenal pada zaman kerajaan Uthmaniyah ini. Okey, khalifah yang pertama, kan kita bagi tahu tadi, ramai kerajaan Turki Uthmaniyah ni mempunyai ramai khalifah, tapi yang kita nak bincangkan dua sahaja. Okey, khalifah yang pertama, Khalifah Sultan Muhammad As-Sani Al-Fatih bin Murad. Okey, kita nak bincang ataupun kita nak tengok berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu nama yang masyhur lah. Okey, ta'rif, biodata dia. Nombor 1, Al-Ismu, nama beliau Muhammad As-Sani bin Murad As-Sani. Al-Laqab, dia punya gelaran Al-Fatih ataupun Abi Khairat. Al-Milad, tarikh lahir, kelahiran beliau, wulida fi Adranah, Turki pada 26 Rejab tahun 833 Hijrah. Istilamul Hukmi, dilantik menjadi pemimpin pada Muharram tahun 855 Hijrah. Tempoh Maddatul Khilafah, tempoh pemerintahan beliau lebih kurang 30 tahun. Nash'atuhu, dan perwatakan ataupun sejarah hidup beliau
Sultan Muhammad Al-Fatih ni ihtamma Al-Fatih bi talabul ilmi munzu tufulah. Walidzalika had'ul Al-Fatih li nizamu tarbawi asyrafu alaihi majmu'atin min ulama asrihi. Sultan Muhammad Al-Fatih ni sangat meminati bidang ilmu sejak daripada beliau kecil lagi, dan oleh kerana minat yang mendalam itu, beliau telah berada dalam sistem pendidikan yang diawasi ataupun dikawal oleh ramai cendekiawan ataupun ramai ulama-ulama seketika zaman beliau. Okey, kemudian fata'allama al-Quranul Karim, beliau telah mendalami ilmu Al-Quranul Karim, wal hadis, ilmu-ilmu hadis, wal fiqhi, ilmu fiqh, wal ulumul asriyah, dan ilmu sains moden, min ar-riyadiyat, yang merangkumi ilmu matematik, wal falak, ilmu astronomi, wat tarikh, dan ilmu-ilmu sejarah, wad dirasat al-askariyah, an-nazariyah, wat tatbiqiyah. Dan juga telah beliau, Sultan Muhammad Al-Fatih ini telah mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan ketenteraan secara teori dan praktikal. Okay. Wa min ashhuri al-muallimihi Syekh Aki Syamsuddin wal Mula Al-Qurani. Dan antara guru beliau yang masyhur adalah Aki Syamsuddin dan Al-Mula Al-Qurani. Okay. Dan seterusnya, wa min ahdasil muhimmatu fi asri Al-Fatih Fataha Al-Qastantaniyah. Okey, dan di antara sumbangan ataupun keterlibatan ataupun peristiwa penting yang berlaku semasa zaman pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah berkaitan dengan penaklukan Konstantinopel yang berlaku pada tahun 1453 Masihi. Okey. Kemudian kita tengok kepada akhlak al-akhlakun, iaitu akhlak dia ataupun kepribadian Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Yang pertamanya, beliau adalah seorang yang al-adlu, yang adil, asy-syuja'ah, seorang yang berani, az-zaka'u, seorang yang pintar, yang cerdik, al-jazmu, seorang yang berwawasan, al-ihtimamu bil ilmi, minat dan cinta dengan ilmu. Kemudian al-wafat, kematian beliau ataupun kewafatan beliau, tufiya Sultan Muhammad Al-Fatih. Wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini pada 4 Rabiul Awal tahun 886 Hijrah, wa umruhu, dan ketika beliau berumur 53 tahun, wadufina bil Istanbul, dan disemadikan di Istanbul. Okey, itu berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian khalifah yang kedua yang kita nak bincangkan, khalifah-khalifah di Daulah Uthmaniyah ini adalah Khalifatu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Okay, dan ta'rif biodata beliau adalah nama beliau Sulaiman Al-Awwal bin Salimul Awwal. Al-laqab, gelaran beliau adalah Al-Qanuni. Al-milad, kelahiran beliau wulida bi Sya'ban, dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 900 Hijrah di Trabzon, Trabzon di Turki. Okey, kemudian dilantik menjadi pemerintah pada Syawal tahun 926 Hijrah, dan tempoh pemerintahan beliau sekitar 48 tahun. Satu tempoh masa yang lama. Okey, kemudian nasy'atuhu, sejarah beliau ataupun kehidupan beliau. Nasya'a mahabban lil ilmi wal adab. Beliau dibesarkan dengan ilmu pengetahuan dan kesusasteraan, wal ulama wal udaba, beliau ni seorang yang alim, wal udaba, seorang penulis, wal fuqaha, seorang yang ahli dalam hebat dalam ilmu-ilmu fiqh, wa washtahara munzu syababuhu bil jaddiyah wal waqar, dan beliau terkenal sejak zaman mudanya kerana ketegasan dan kehormatannya.
Okey. Seterusnya waqad faqad ishtahara bikitabatu syi'ri wal qasaid. Beliau ni terkenal dengan hasil penulisan puisi dan qasidah-qasidah. Wa kana yahtammu bil khat, dan beliau sangat menggemari penulisan seni khat ataupun bidang kaligrafi. Wal bunyan ke? Okey, pembinaan wat tasydid, dan serta berkaitan dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan bangunan. Pembinaan lah, seni bina Islam. Okey, waqad ta'assasat fi ahdihi Madinatu Sulaimaniyah fil Iraq wa Taqiyatu Sulaiman fi Dimashq. Okey, dan pada ketika pemerintahan beliau telah terbinanya bandar Sulaimaniyah di Iraq dan Taqiyah Sulaimaniyah di Damsyik. Okey, waqad atqana iddatul lughatu minha Arabiyyah wal Farisiyah was Sarbiyah. Dan beliau juga menguasai pelbagai bahasa, di antaranya bahasa Arab, bahasa Parsi dan bahasa Sarabiyah. Okey, kemudian min asyhuri ulama fi ahdihi Abu Sa'ud Effendi. Dan antara ulama yang masyhur ketika zaman pemerintahan beliau adalah Abu Sa'ud Effendi. Okey, akhlak beliau, akhlak Sultan Sulaiman Al-Qanuni ni adalah ihtimamu bil ilmi wal ulama. Beliau sangat meminati ilmu dan cinta kepada ulama. Al-jaddu, seorang yang bersungguh-sungguh, dan al-waqar, seorang yang mulia. Okey, seterusnya kewafatan beliau. Wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni ni pada 20 Safar tahun 974 Hijrah ketika berumur 74 tahun dan disemadikan di Istanbul. Okey, itu berkaitan dengan Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Okey, dan seterusnya berkaitan dengan maklumatul idhafiyah ni, maklumat tambahan. Okay, dia dekat sini dia senaraikan seramai 14 orang khalifah dan tempoh-tempoh pemerintahan dia. Kan kalau kita tengok dekat, boleh baca sendirilah. Dan lepas daripada yang nombor 14 tu dia kata dan seterusnya tu dia tak tulis lah. Dan dikatakan kerajaan Uthmaniyah ni ada seramai 36 ataupun 37 orang khalifah, yang mana yang kita bincang tadi adalah Khalifah Al-Fatih, khalifah yang ke-7, dan Khalifah Al-Qanuni, khalifah yang ke-10. Okey, kalau nak ikutkan banyak lagi lah yang kita perlu yang kita boleh bincangkan, tapi yang termaktub dalam buku teks kita ni cuma 2 khalifah sahaja, so kita bincang yang tu. Dan boleh baca sendirilah 14 khalifah ni dan tempoh pemerintahan mereka. Dan yang sebenarnya ada 37 orang khalifah kesemuanya. Dan pada zaman pemerintahan semua khalifah Uthmaniyah ni, mereka bukanlah semua itu memerintah secara, ada yang, tapi yang ramainya yang baiklah. Ada yang di antara mereka betul-betul warok, betul-betul hebat dalam sistem ketenteraan dan sebagainya, hebat dalam sistem pentadbiran. Tapi ada juga yang memerintah mengikut hawa nafsu. Tapi biasanya yang memerintah yang mengikut hawa nafsu atas yang inginkan kuasa saja ni, ada yang tak sampai setahun pun, sampai bulan-bulan je terus dijatuhkan. Dan ada yang hebat dalam sistem pemerintahan sehingga memerintah selama, yang paling lama adalah pemerintahan sampai kepada 59 tahun.
Okey. Dan saya rasa sekadar itu saja berkaitan dengan apa yang kita boleh bincangkan berkaitan dengan kerajaan Osmaniyah ni, dan saya mohon maaf sekiranya ada apa yang saya sampaikan ini bercanggah daripada fakta ke, bolehlah tambah di ruangan komen untuk manfaat bersama. Saya kira sekadar itu saja perkongsian ataupun pembelajaran kita untuk kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.